Terima kasih Pengerusi, Presiden Saudara Anwar Ibrahim, Timbalan Presiden Saudara Rafizia Ramli, Naib-Naib Presiden, Setiausaha Agung, rakan-rakan pimpinan, perwakilan-perwakilan, pemerhati-pemerhati, salam sejahtera, selamat petang diucapkan kepada semua. Hadirin sekalian, seperti kita yang sedia maklum, parti kita dilahirkan di jalanan sejak reformasi 1998, dan kita telah melalui sejarah yang penuh dengan keperitan, yang penuh dengan kepahitan, di mana ada orang meninggalkan kita, di mana ada orang mengkhianati parti. Dan masa itu kebanyakan masa presiden kita merengkuk di dalam penjara. Saya masuk parti apabila parti kita hanya tinggal seorang wakil rakyat. Dulu kita kira wakil rakyat berapa orang MP, berapa orang adun. Sekarang kita kira berapa orang menteri, berapa orang menteri besar. Itu adalah perubahannya. Hadirin sekalian, apa yang berlaku sebelum ini, pengkhianatan, keperitan, itu semua adalah sejarah. Itu semua adalah sejarah. Kita perlu faham, kita perlu tahu, tetapi pada masa yang sama kita kena move on. Sekarang hadirin sekalian, keadaan sudah berubah. Dulu saya datang sebagai pembahas negeri. Sekarang saya gulung sebagai naib presiden. Dulu saya tak ada rabun dekat. Sekarang rabun dekat serius sekali. Dulu kita kira berapa orang MP. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada Perdana Menteri, 8 orang menteri penuh, 5 orang timbalan menteri, 2 orang menteri besar. Satu tepukan gemuruh untuk parti kita. Hadirin sekalian, apa yang saya nak tekankan, pencapaian ini bukan pencapaian orang yang dapat jawatan. Pencapaian ini adalah pencapaian bersama kita semua orang. Pencapaian ini milik anda semua. Satu tepukan gemuruh untuk tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin sekalian, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, sebab hanya ada sekumpulan kecil orang yang dapat betul-betul menikmati buah kejayaan ini. Hanya sekumpulan kecil, saya faham. Dan itu sebabnya saya ingin ucapkan jutaan terima kasih. Pada masa yang sama, saya ingin minta maaf kepada semua. Sekiranya ada orang tak dapat, saya tak angkat. Ada orang mesej, saya tak jawab, tak sempat jawab. Saya minta maaf seikhlas-ikhlasnya. Sebab apa? Sebab kita sudah masuk satu era yang baru. Kita belum sesuaikan diri. Dia sama macam kita pergi ke luar negara, time zone berbeza. Dulu pembangkang time zone dia macam ni, jadi kerajaan time zone macam ni, ada jet lag. Tapi hadirin sekalian, jet lag tak boleh lama sangat, betul ke tak? 3 bulan cukuplah. Lepas ini tak ada alasan jet lag dah, betul ke tidak? Terima kasih atas pahaman tuan-tuan dan puan-puan. Berikan masa sedikit lagi, kita boleh pick up. Hadirin sekalian, saya semenjak pilihan raya yang lalu sampai hari ini, kita nampak, kita menyaksikan banyak perubahan dalam landscape politik negara kita. Dan politik itu sangat-sangat dinamik. Hadirin sekalian, saya tahu masih ada ramai kawan-kawan kita memberi nasihat dan juga kritikan ke atas kepimpinan parti kerana kita bekerjasama dengan parti yang sebelum ini kita kecam. Saya faham sangat tuan-tuan dan puan-puan, saya faham sangat. Kenapa saya faham? Saya nak bagi tahu, sehari sebelum hari pengundian grand finale,
Nama yang saya sebut atas pentas, orang yang saya maki atas pentas itu hari ini duduk dalam satu kabinet. Jangan tanya siapa. Tapi itulah apa yang berlaku. Grand finale, satu hari sebelum hari pengundian. Lepas satu minggu, kita jadi kawan, terpaksa. Tetapi hadirin sekalian, ini adalah satu keputusan yang sangat-sangat sukar untuk parti, untuk pimpinan parti. Ini adalah satu keputusan yang akan memberi kesan besar kepada parti, rakyat dan juga negara. Saya tahu mana-mana keputusan pun, kita ambil mana keputusan pun, kita tidak dapat please everyone. Kita tidak dapat memuaskan hati semua orang. Tetapi kita perlu buat satu keputusan pada masa itu. Masa itu kita kena putuskan sama ada kita, oh tak cukup numbers, tak apalah, kita biar. Siapa nak jadi kerajaan silakan. Walaupun dia ekstrim ke, tak ekstrim ke, bagaimana dia pandai mentadbir ke, pandai mengurus ke, itu tak kisah. Sebab kita tak dapat, kita just tak pedulilah, kita duduk. Ataupun kita yakin bahawa kita adalah parti, kita adalah gabungan yang paling layak, yang paling memahami keperluan rakyat. Dan itu sebabnya kita kena cuba sedaya upaya untuk jadi kerajaan. Kita ambil pendekatan kedua dan mujurlah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berjaya menjadi kerajaan pusat. Dan saya terima kasih kepada semua rakan-rakan semua, walaupun mungkin rasa tidak puas hati atas keputusan, tetapi masih kita toe the line, kita masih bersama-sama dengan parti, dengan keyakinan bahawa kerajaan perpaduan ini dibawa kepimpinan Presiden kita akan dapat melaksanakan tugas dengan baik, menjaga rakyat, menjaga negara. Terima kasih atas keyakinan itu. Hadirin sekalian, walaupun mungkin ada orang yang puas hati, ada orang yang tidak puas hati, tetapi apa yang penting adalah untuk parti kekalkan idealisme kita, kekalkan asas perjuangan kita. Walaupun kita dalam satu gabungan politik, kita dalam kerajaan perpaduan, kita bukan sahaja Parti Keadilan Rakyat, kita bukan sahaja Pakatan Harapan, tetapi kita dalam satu gabungan besar kerajaan perpaduan. Tetapi apa yang penting adalah kita perlu kekalkan idealisme parti dalam melaksanakan tugas-tugas kerajaan. Hadirin sekalian, sehingga hari ini, apa yang saya dapat saksikan sendiri, saya tengok, lihat dengan mata sendiri, saya rasa sehingga hari ini, sehingga saat ini, pimpinan kita tidak pernah korbankan idealisme parti. Saya bagi contoh, selama ini kita perjuangkan prinsip keadilan untuk semua. Keadilan untuk semua. Kita nak perjuangkan keadilan untuk semua orang, tanpa kira bangsa, tanpa kira kaum dan agama. Hadirin sekalian, antara program yang awal yang dihadiri oleh saudara Presiden kita yang amat berhormat Perdana Menteri adalah Hari Penjajah dan Peniaga Kecil. Dalam program itu, Presiden menekankan bagaimana kita nak membantu penjajah kecil, bagaimana kita nak membantu peniaga kecil. Ini adalah contoh orang pemimpin yang memberi, yang sangat mengambil berat terhadap golongan yang kecil, yang tidak ada pengaruh politik. Bukan macam orang seperti mereka. Mereka perkayakan parti mereka, beratus juta masuk dalam akaun parti mereka. Cuba kita buka buku akaun kita, tanya William Leong, ada berapa juta kita ada, berapa ratus juta kita ada. Hadirin sekalian, itulah perbezaannya. Ada orang jadi Perdana Menteri, akaun parti masuk beratus juta ringgit. Ada orang jadi Perdana Menteri,
akaun kita, alah, dah, tak usah bincang. Hadirin sekalian, itu adalah perbezaannya. Prinsip keadilan untuk semua diserap dalam kerajaan hari ini. Madani, konsep madani. Tetapi ada satu yang saya kurang puas hati. Walaupun nama keadilan untuk semua, tetapi mesyuarat kabinet pertama, agenda pertama, potong gaji menteri. Lepas itu, potong peruntukan menteri ahli parlimen. Mana aci? Ini bukan keadilan untuk semua. Tetapi ini menunjukkan, hadirin sekalian, kerajaan hari ini, Perdana Menteri hari ini sangat-sangat memberi concern, mengambil berat terhadap orang-orang yang miskin dan susah. Hadirin sekalian, bukan sahaja itu, apa idealisme kita? Idealisme parti kita selama ini kita memperjuangkan idealisme, kita memperjuangkan politik multiracial, keberbagaian, kita memperjuangkan hak untuk semua orang. Pada hari ini ada orang sudah kalah dalam pilihan raya umum. Dia sudah kalah. Dia tahu dia tidak dapat sokongan rakyat majoriti. Dia main sentimen perkauman. Dia cuba mangsakan kaum-kaum lain. Walaupun dia tahu dia kalah sebab dia tak dapat sokongan daripada semua lapisan masyarakat. Dia tahu, tetapi dia ambil pendekatan sebab dia nak mengapi-apikan sentimen perkauman. Hadirin sekalian, ini pada masa kini keadilan perlu memainkan peranan kita. Kita adalah multiracial party. Sekiranya ada parti ataupun pihak yang cuba memangsakan kaum-kaum lain dengan idea-idea yang ekstrim, hadirin sekalian, saya yakin Pakatan Harapan Parti Keadilan Rakyat akan menjadi benteng untuk mempertahankan kawan-kawan kita. Betul ke tidak? Hadirin sekalian, selain daripada itu, apa idealism, apa asas perjuangan kita? Salah satu elemen penting, unsur penting adalah memerangi rasuah. Kita kena konsisten. Sebab hari ini kerajaan diterajui oleh Parti Keadilan Rakyat dan khasnya Perdana Menteri kita, Presiden kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadirin sekalian, kita tidak boleh macam orang-orang di sana. Orang buat itu rasuah, sendiri buat itu mempertahankan Bumi Putra. Dia ingat kita bodoh ke dia? Hadirin sekalian, kita perlu pandai bezakan. Dan itu sebabnya kita tidak boleh bersikap hipokrit seperti mereka. Tapi tak apa, tuan-tuan. Yang penting anggota-anggota kita faham. Kita boleh tolong sebarkan maklumat kepada semua lapisan masyarakat. Rakyat tidak bodoh. Rakyat celik politik. Dan yang penting kita perlu sebarkan maklumat yang betul, yang benar. Hadirin sekalian, saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada Presiden dan kepada semua anggota-anggota kerana Presiden memberi kepercayaan untuk melantik saya menjaga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan saya juga terima kasih kepada semua kerana tanpa tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, saya juga tidak akan berada di sini. Terima kasih semua. Soalan seterusnya, apa yang kamu boleh tolong kita? Betul tak? Selaku menteri yang menjaga Mosti, apa yang kita boleh tolong? Hadirin sekalian, kalau nak cakap apa Mosti ini, kementerian ini, dia senang saja. Mosti menjaga alam seluas angkasa dan juga menjaga benda sekecil atom. Dia menjaga alam seluas angkasa dan menjaga benda sekecil atom. Itulah Mosti. Hadirin sekalian, dalam tiga bulan yang lepas, saya ambil masa untuk belajar. Saya ambil masa nak belajar. Saya nak tengok bagaimana kita boleh membantu anggota kita.
Bagaimana kita boleh membantu masyarakat kita. Saya ambil masa 3 bulan untuk belajar. Akhirnya saya dapat satu kesimpulan. Kesimpulannya, kementerian ini bukan kementerian yang kaya. Kementerian ini tak cukup bajet. Dan oleh sebab itu, kalau rakan-rakan perlukan dana bajet, jangan datang kepada Mosti. Tapi ada 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, tak ada duit. Kesimpulan kedua, tak perlu ada duit pun kita boleh tolong kawan-kawan kita. Saya boleh berikan tawaran hadirin sekalian. Apa tawaran saya boleh membantu kawan-kawan? Saya akan memberikan penerangan. Saya akan pergi jelajah negeri ke negeri untuk memberikan tawaran apa yang kita boleh buat. Yang pertama, kalaulah kawan-kawan kita sudi ataupun ada niat untuk organize program-program yang mempromosikan sains dan teknologi, bolehlah mesti tolong. Kita ada Carnival Sains, kita ada Minggu Sains Negara, kita ada banyak Tech Olympic, My Hackathon dan lain-lain. Kalau saudara-saudari sudi nak bawa program seperti ini ke kawasan, sila datang rujuk kepada saya. Yang kedua, hadirin sekalian, ada kawasan-kawasan yang jauh sikit, yang mungkin pada sekarang belum dapat bekalan air, belum dapat bekalan elektrik, belum dapat internet. Dengan teknologi hari ini, bolehlah kita bantu kawasan-kawasan tersebut. Kita boleh masukkan bekalan elektrik, masukkan bekalan internet dengan teknologi yang ada pada hari ini. Bayarlah sikit. Tapi tak apa, itu yang kita boleh tawarkan. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, just nak tekankan yang ini. Apa fokus kerajaan kita? Hari ini tidak ada guna kita mainkan sentimen perkauman, mainkan sentimen agama. Sebab fokus kita pada hari ini adalah memulihkan ekonomi yang telah yang telah mendapat impak yang sangat-sangat negatif semasa pandemik. Fokus utama kita adalah memulihkan ekonomi kita. Kita perlu juga memupuk perpaduan antara di kalangan rakyat. Kita jangan macam mereka sangat divisive, asyik nak pecah belahkan rakyat sahaja. Fokus kita pulihkan ekonomi, fokus kita memupuk perpaduan, dan kita perlu meningkatkan kecekapan pentadbiran. Hadirin sekalian, semua orang ada peranan. Walaupun mungkin tidak memegang jawatan apa, tetapi semua anggota ada peranan masing-masing. Saya bagi contoh, saya tak boleh kata Chang Lee Kang mendesak Nik Nazmi sekian-sekian, tak boleh. Kita dalam kabinet yang sama. Tetapi cabang Kota Belud boleh menyeru kerajaan, cabang Padang Besar boleh mendesak Nik Nazmi, cabang Setampin boleh mengecam Chang Lee Kang. Mainkan peranan itu. Kita perlu satu, pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu anggota kita membela kerajaan hari ini. Pada masa yang sama, kita juga perlu tuan-tuan dan puan-puan memantau kita, selalu memantau, dan apa-apa perkara yang tidak betul, sila nasihatkan kita. Sebab kita nak jadi kerajaan 50 tahun. Kita bukan nak jadi kerajaan 5 tahun. Betul ke tidak? Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin membaca serangkap pantun. Jikalau tuan mengangkat peti, tolong masukkan segala barang. Jikalau kita menjaga parti, PRN pasti kita menang. Sekian, terima kasih.